Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam gelanggang akhir pertandingan Forum Remaja tahun 2023. Saya Nur Batrisha binti Rahman selaku moderator pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk forum pada hari ini ialah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel, saya akan mengupas sedikit berkaitan dengan tajuk ini. Pada era globalisasi ini, pergaulan para remaja semakin tidak terbatas. Mereka bebas berbuat apa sahaja tanpa memikirkan pandangan masyarakat sekeliling. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai pergaulan antara lelaki dan perempuan, bukan mahram tanpa batas yang pada akhirnya menyumbang kepada masalah sosial. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar untuk mencari solusi yang lebih tepat. Sebelum kita menelusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan khawatir kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama segak bergaya orangnya, Saudara Razik Amar bin Hisham. Saudara Razik merupakan wakil pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Selamat datang saudara. Dan di sebelah kiri saya, cantik, ayu, berbaju kurung, Saudari Nur Farahanis binti Masrum, wakil pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Selamat datang juga buat saudari. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, umum mengetahui bahawa pergaulan bebas boleh mendorong terjadinya jenayah seperti merogol dan pembuangan bayi. Oleh itu, adakah saudari Hanis tahu isu semasa yang berkait rapat dengan dunia remaja yang izharnya hubungan berlainan jantina menjadi satu perkara sinonim dalam negara maupun maupun agama Islam itu sendiri? Terima kasih atas soalan yang diujarkan. Pergaulan bebas dan akses cukup mudah mendapatkan bahan lucah di internet dikenal pasti antara puncak utama peningkatan kes rogol dalam kalangan remaja termasuk para pelajar. Sepanjang tempoh Januari hingga Oktober 2018, sebanyak 480 kes rogol dilaporkan dan jumlah itu terus meningkat kepada 491 kes bagi tempoh sama tahun ini. Daripada jumlah itu, 168 kes pada 2018 membabitkan pelajar dan statistik terkini menunjukkan peningkatan kepada 194 kes hingga Oktober lalu. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Tan Sri Lee Lamtli berkata berdasarkan maklumat terkini Polis Diraja Malaysia, situasi berkenaan cukup membimbangkan dan perlu dibendung dengan segera. Jenayah ini berlaku dalam kalangan remaja, mangsa yang paling ramai berusia antara 13 hingga 15 tahun. Jadi, semua pihak perlu memainkan peranan dengan mencipta ketakutan kepada remaja dan pelajar supaya mereka tidak berani melakukannya. Berdasarkan kutipan daripada berita harian, golongan itu perlu sentiasa diberikan pendedahan, maklumat serta kesan akibat perbuatan mereka, sama ada di peringkat sekolah dan melalui ibu bapa. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada saudari Hanis. Seterusnya, beralih pula kepada saudara Razik. Bagaimana pandangan panel pertama tentang impak isu semasa yang berkait rapat dengan remaja pada masa kini? Pada pandangan saya, isu semasa yang melibatkan pergaulan bebas memberi impak yang amat berat pada remaja masa kini. Kita dapat lihat banyak kes
kumpul atau kes kelahiran anak luar nikah yang berlaku di negara kita. Perkara ini amat membimbangkan generasi muda. Baiklah, seterusnya, bagaimana pula pendapat saudara Razik berkaitan berita yang menggemparkan satu Malaysia pada tahun lalu, iaitu tentang pembunuhan kes kekasih yang dibunuh oleh kekasih lelaki? Berdasarkan berita yang tular baru-baru ini, kekasih bunuh dan bakar teman wanita yang sedang hamil. Berita ini diambil dari berita harian. Kita dapat lihat berdasarkan situasi atau kemalangan ini berpunca daripada perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan. Individu lelaki tidak ingin bertanggungjawab atas kehamilan yang dialami oleh wanita tersebut, iaitu pembunuhan petikan dipetik daripada berita harian. Pembunuhan dipercayai berpunca daripada suspek yang mahu merahsiakan kehamilan selepas melakukan hubungan sulit dengan mangsa berusia 21 tahun. Berdasarkan petikan ini, kita dapat lihat remaja lelaki tersebut sangat menyesal dan mengambil tindakan yang di luar kawalan, iaitu membunuh. Perkara ini memberikan kesan buruk terhadap maruah diri dan keluarga, kerana apabila melakukan perbuatan keji iaitu zina telah mengakibatkan pelbagai kesan buruk kepada diri, dan akhir sekali berlakunya pengakhiran seperti ini, iaitu pihak lelaki tidak ingin bertanggungjawab atau lepas tangan terhadap perbuatan keji yang telah dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih panel pertama kita sebentar tadi. Cukup padat dan lengkap isu ini diutarakan. Jika isu ini tidak maafkan saya, jika isu ini terus dibahaskan, saya yakin tidak cukup masa kita untuk mengolah bersama-sama. Namun, hakikat yang perlu kita percaya bahawa isu semasa ini di negara kita memberi satu tempelak yang besar kepada semua pihak. Tangisan, rayuan, kesedihan yang dilalui oleh keluarga mangsa dan mangsa sendiri menjadi cerminan keimanan dan penyesalan mereka tiada ganti dan hutang yang perlu mereka tuntut di akhirat. Hadirin sekalian, titipkan baik-baik doa dan keimanan sebagai kesempurnaan dalam wahana pergaulan bebas dalam kehidupan seharian. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep atau definisi bagi pergaulan bebas? Terima kasih Puan Moderator. Pertama sekali, mari kita lihat maksud atau definisi apa itu pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas dari segi agama adalah proses bergaul dengan orang lain tetapi melepasi ikatan batasan pergaulan. Perkara ini berkait rapat dengan istilah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat didefinisikan sebagai percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak memenuhi hukum syarak. Di sini kita dapat lihat pergaulan bebas berkait rapat dengan ikhtilat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang cukup utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa pergaulan bebas adalah proses bergaul tanpa batasan.
Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari. Apakah sebenarnya punca yang menyebabkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja berlaku secara berleluasa? Terima kasih diucapkan kepada pengerusi yang cantik mulia pengertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, para juri yang arif lagi bijaksana, ahli panel seperjuangan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pergaulan bebas merupakan topik hangat yang sering diperkatakan oleh masyarakat pada masa kini. Isu ini sangat membimbangkan kerana banyak berlaku dalam kalangan remaja, iaitu dalam lingkungan pelajar sekolah menengah hingga pelajar di peringkat universiti. Seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan generasi yang memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, masalah sosial yang berlaku seperti pergaulan bebas ini perlulah diketahui puncanya terlebih dahulu sebelum mencari jalan penyelesaian. Umum mengetahui bahawa punca utama berlakunya pergaulan bebas adalah kurang didikan agama dalam diri remaja. Didikan ini seharusnya diberi tumpuan oleh setiap ibu bapa kerana pegangan agama yang mantap akan melahirkan budi pekerti serta akhlak yang baik. Namun, segelintir ibu bapa kini lebih mementingkan ilmu duniawi berbanding ilmu ukhrawi. Tindakan ini secara tidak langsung telah menyebabkan para remaja kurang pengetahuan dalam membezakan pahala atau dosa apabila melakukan sesuatu perkara. Kebanyakan daripada mereka juga bersifat suka memberontak dan tidak mahu mendengar nasihat daripada orang sekeliling. Dalam nada lain, pergaulan bebas ini bukan sahaja berpunca daripada ibu bapa, bahkan perkara ini turut berlaku disebabkan oleh diri remaja itu sendiri. Sesetengah ibu bapa sudah menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Mereka sudah memberikan didikan agama yang secukupnya. Namun, kebanyakan remaja tidak menerapkan didikan tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka mudah terjerumus dengan pergaulan bebas kerana mempunyai tahap iman yang lemah. Seseorang itu boleh dikuasai nafsu apabila mereka kehilangan kesantunan, kurang ilmu dan hilang perasaan malu. Disebabkan kecendekan ilmu dan penghayatan agama, remaja akan kehilangan akal fikiran yang waras dan bertindak tidak rasional serta menyalahi norma masyarakat. Di samping itu, perasaan cinta yang timbul antara remaja lelaki dan perempuan juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas. Seperti yang kita sedia maklum, isu percintaan sering berlaku dalam kalangan pelajar sejak berada di alam persekolahan. Bercinta sebenarnya tidak dianggap salah. Sebagai contoh, Islam sendiri menggalakkan umatnya untuk saling mengenali dan berhubungan baik antara satu sama lain tanpa mengira agama. Namun, segelintir remaja mengambil kesempatan dengan cara berdua-duaan di tempat yang sunyi dan bergaul secara terlalu bebas. Tindakan ini bukan sahaja mendatangkan fitnah, bahkan boleh mengundang perbuatan zina. Dunia cinta remaja ini akan menjadi lebih indah sekiranya kedua-dua pasangan mengetahui batas mereka. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang dan jelas berhubung pengetahuan sedianya. Saya yakin pergaulan bebas ini berpunca daripada pelbagai aspek. Oleh itu, soalan saya seterusnya kepada panel pertama. Apakah yang akan terjadi sekiranya masalah sosial seperti pergaulan bebas ini tidak dibendung dengan lebih awal? Terima kasih. Sebelum saya masuk dengan isi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya membaca atau mengalunkan sepotong ayat daripada surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu
innahu kana fahishatan wa sa'an sabila, yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Berdasarkan ayat ini, kita dapat lihat zina merupakan perbuatan yang keji dan akan merosakkan akhlak seseorang. Sebelum seseorang itu melakukan atau menghampiri zina, sudah pasti atau terang lagi bersuluh. Itulah kesan daripada pergaulan bebas. Antara kesan yang lain atau implikasi pergaulan bebas, yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, cenderung kepada berlakunya zina. Yang seterusnya, pembuangan bayi. Apabila remaja atau individu yang melakukan zina, ada kemungkinan untuk seseorang individu perempuan yang telah dihamilkan dengan lelaki yang bukan suaminya. Oleh itu, apabila mereka menyesal dengan perbuatan mereka dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan, maka perbuatan pembuangan bayi akan berlaku. Seterusnya, mencalarkan maruah diri dan keluarga. Dengan perbuatan pembuangan bayi itu, kita dapat lihat satu perbuatan yang keji atau terkutuk. Dan apabila masyarakat melihat atau masyarakat ingin mendefinisikan diri seseorang yang melakukan perbuatan seperti itu, mereka akan lihat keluarganya atau maruah diri keluarga. Dalam masa yang sama, ia akan mencalarkan maruah keluarga tersebut. Seterusnya, kesan kepada diri orang yang melakukan pergaulan bebas atau zina. Ia akan membawa kepada pelbagai penyakit seperti HIV, AIDS dan penyakit kelamin. Selain itu, berlakunya perceraian dan keruntuhan institusi keluarga. Berdasarkan isi ini pula, kita dapat lihat pergaulan bebas kepada pasangan suami isteri. Apabila sepasang suami isteri telah berkahwin atau kita telah mempunyai pasangan, kita perlulah menjaga ihtilat dan pergaulan, batas pergaulan kita. Yang terakhir sekali atau yang sudah terang lagi bersuluh, dimurkai Allah. Sesungguhnya berdasarkan firman Allah yang saya bacakan di awal forum saya sebentar tadi, perkara yang amat dimurkai Allah iaitu berzina. Allah melarang kita menghampiri zina, apatah lagi melakukan zina. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Razif, ahli panel yang pertama. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada saat ini kita masih mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi pergaulan bebas. Hal ini kerana masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik sekiranya tiada kerjasama daripada beberapa pihak. Maka, saya teruskan lagi buat bicara kita dengan soalan keempat. Saudara Hanis, pada pendapat anda, apakah langkah atau usaha yang perlu diambil bagi menangani masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, diri remaja itu sendiri memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Hal ini demikian kerana setiap tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak dan kemahuan diri sendiri. Sekiranya diri sendiri tidak mahu melakukan itu, maka kita tidak akan melakukannya. Dalam konteks ini, remaja perlulah berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Mereka juga haruslah mengawal diri dan hawa nafsu supaya tidak terpengaruh dengan kegiatan negatif ini. Justeru, kita perlu muhasabah diri sebelum menuding jari kepada sesiapa. Selain itu, pihak ibu bapa juga berperanan penting dalam mengatasi pergaulan bebas.
ibu bapa perlulah bersikap lebih tegas kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, mereka perlu mengawasi setiap gerak-gerik anak mereka sama ada di dalam rumah ataupun di luar. Ibu bapa perlu memberi keizinan anak-anak bergaul dengan rakan, tetapi mereka perlu memastikan anak mereka berada dalam lingkungan persahabatan atau persekitaran yang sihat. Hal ini kerana pengaruh rakan sebaya merupakan antara penyebab berlakunya pergaulan bebas. Dari perspektif lain pula, ibu bapa haruslah memantau penggunaan media sosial anak-anak mereka. Tindakan ini dapat menghalang anak-anak daripada mengakses maklumat yang salah dan membahayakan mereka. Tegasnya, pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak adalah penting untuk membanteras isu ini. Jika dikaji dari sumber yang lain pula, masyarakat juga boleh memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah sosial seperti pergaulan bebas. Pihak masyarakat hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik, khususnya kepada golongan remaja. Dalam konteks ini, sekiranya masyarakat terserempak dengan remaja yang terlibat dengan gejala sosial, janganlah duduk diam sahaja atau bersikap menutup sebelah mata. Jika terdapat golongan muda yang melakukan masalah tersebut, masyarakat perlu mengambil pendekatan untuk menegur sifat negatif tersebut. Jika masalah ini masih berlarutan, masyarakat boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa. Sekian. Baiklah, terima kasih saudara Hanis. Nampaknya panel pertama kita tidak mahu memberhentikan forum kita pada hari ini. Seterusnya, saya ingin menanyakan kepada panel pertama. Adakah saudara dapat menerangkan ada pergaulan dalam pergaulan bebas? Terima kasih Puan Moderator. Saya ingin menambah beberapa isi ataupun idea daripada panel kita yang kedua sebentar tadi. Seperti yang saudari telah perjelaskan, iaitu penyelesaian. Izinkan saya menambah adab-adab pergaulan. Mungkin terdapat penonton yang mungkin keliru tentang pergaulan ini. Adakah Islam melarang kita untuk bergaul antara lelaki dan perempuan? Sebenarnya terdapat beberapa cara atau adab pergaulan yang boleh kita praktikkan yang telah diajar oleh Rasulullah. Yang pertama, tidak berdua-duaan di tempat yang sunyi. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak atau remaja sering mempunyai pembelajaran dalam perkumpulan, kerana pembelajaran dalam perkumpulan adalah pembelajaran yang berkesan pada masa ini. Oleh itu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang lelaki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat lelaki dan perempuan tidak patut berdua-duaan di tempat yang sunyi. Oleh itu, solusinya apabila kita mempunyai urusan yang perlu kita lakukan bersama perempuan atau lelaki yang bukan mahram, perlulah kita mencari tempat yang terbuka atau membawa teman seperti kakak, abang atau adik. Perkara ini dapat menghindari diri daripada memfitnah dan menjaga maruah. Selain itu, isi saya yang kedua, menjaga pandangan mata. Isi ini menekankan apabila kita menjaga pandangan mata, kita telah mengikut perintah Allah, iaitu Allah memerintahkan kepada lelaki agar merendahkan pandangannya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surah An-Nur ayat ke-30. Perkara ini kita dapat lihat mampu memberikan kesan yang baik kepada diri kita sebagai seorang lelaki, iaitu menundukkan pandangan apabila berjalan belakang atau bertentangan dengan wanita. Seterusnya, dari pihak perempuan atau lelaki tidak terkecuali menutup aurat dengan sempurna. Apabila seseorang perempuan menutup auratnya dengan sempurna, maka mata lelaki tidak akan melihat perempuan tersebut. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran tentang pensyariatan menutup aurat dengan sempurna, iaitu yang bermaksud, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. Surah An-Nur ayat ke-31. Sekian, itu sahaja isi yang saya ingin tambah tentang adab-adab pergaulan. Baiklah, begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel pertama dan kedua kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat menjadi pegangan dan panduan oleh pihak untuk membanteras masalah sosial ini. Sebelum mengakhiri bicaraan forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi: tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri pertandingan forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.